Saya, Jacqueline Jeti Henry, akan membentangkan tajuk etika dan peradaban dari segi sejarah, struktur sosial dan biografi daripada kumpulan 2. Pengenalan. Isu etika dan peradaban masyarakat tidak pernah lapor untuk diperdebatkan dan dibincangkan sebagaimana berlangsungnya kehidupan manusia dalam dunia ini. Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya yang terkenal mengaitkan nilai dengan jatuh bangunnya sesuatu peradaban. Dalam konteks Islam, misi utama perutusan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir adalah untuk menyempurnakan akhlak dan moral manusia. Semua agama juga pastinya mengajar segala macam nilai yang mulia dan melarang nilai yang menyimpang dari ajaran agama yang sepatutnya. Maksud etika. Etika merupakan satu cabang falsafah yang membabitkan perlakuan seperti menyusut, mempertahankan dan mencadangkan kelakuan yang betul dan salah. Dalam arti kata lain, etika dikenali sebagai falsafah moral yang membentuk untuk membimbing manusia untuk menjadi lebih baik dan mengajar manusia bagaimana untuk bertindak dalam sesuatu keadaan tertentu. Etika berasal dari perkataan Yunani yaitu ethos yang bermaksud watak. Perkataan peradaban diambil daripada perkataan bahasa Arab madana dan tamadana yang membawa maksud membina, mendirikan bandar, menaikkan taraf sesuatu kawasan sehingga menjadi satu perbandaran atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai civilization. Menurut Syed Naib Al-Atas, peradaban adalah amat berkait dengan tamadun, satu keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Etika dan peradaban dari segi sejarah. Pertama, proses pencambahan peradaban Melayu Nusantara bermula dari kemunculan kerajaan-kerajaan kecil Hindu di antara abad ke-1 hingga abad ke-5 Masihi. Kerajaan yang disebutkan ialah Lini, pesisir tengah dan selatan Vietnam, Papan, iaitu Dusun Utara Semenanjung Melayu, Langkah Suka Kedah, Kedah Citu, Kili, pesisiran timur Semenanjung Melayu, Borosai, Pantai Barat Sumatera Utara, Koying, Sita, Poli dari Bali, Pulau Kalimantan Barat Daya, Syukur Kalimantan Utara dan Kutai Kalimantan Timur. Perkembangan budaya tinggi yaitu peradaban menjana lebih nyata mulai abad ke-7 Masihi ketika Sriwijaya lahir dan berkembang di Palembang yang berkuasa di Selat Melaka sampai ke Jawa Tengah. Salah satu unsur peradaban monumental hasil kerajaan ialah bangunan Candi Borobudur di Jawa Tengah. Peradaban Melayu Nusantara mendapat banyak pengaruh Islam. Oleh itu, berkembanglah peradaban Melayu Islam Nusantara kecuali di beberapa tempat yang masih kekal dengan Melayu Hindu seperti di Bali. Kini peradaban Melayu Nusantara dibangkitkan kembali dalam bentuk yang baru yaitu negara-negara Melayu moden. Sarana utama yang digunakan ialah bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, bahasa Brunei. Seterusnya adalah maksud, definisi, dan konsep struktur sosial. LIN 2001 mendefinisikan bahawa struktur sosial sebagai satu kumpulan unit sosial tahun kedudukan yang mempunyai jumlah perbezaan satu atau lebih jenis sumber bernilai dan yang berkaitan secara hierarki dengan kewibawaan. Berkongsi peraturan dan prosedur tertentu dalam penggunaan sumbernya dan dipercayakannya kepada penghuni yang bertindak berdasarkan peraturan dan prosedur ini. Suatu bangunan sosial yang tersusun atas pelbagai unsur yang meliputi pelbagai peranan dan status pembentuk masyarakat. Unsur tersebut saling berhubung antara satu dengan yang lainnya untuk mengacu dan membentuk sebuah masyarakat yang makmur.
ciri struktur sosial. Ianya bersifat abstrak, mempunyai dimensi vertikal dan horizontal sebagai landasan sebuah proses sosial suatu masyarakat. Selalu berkembang dan berubah, meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat, hadir dalam kelompok serta mempunyai aspek dinamik. Individu, keluarga, dan komuniti juga adalah struktur sosial asas sesebuah masyarakat. Oke, kita masuk ke dalam peranan etika dalam struktur sosial. Yang pertama ialah mendidik sosial kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal ini kerana pembangunan sosial melalui pengajaran nilai-nilai positif seperti etika di sekolah adalah penting dalam mendidik dan mempertingkatkan kualiti hidup masyarakat. Kita boleh lihat dalam konteks acuan di Malaysia di mana matlamat negara yang terkandung dalam rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan akan dapat dicapai apabila seluruh masyarakat mempunyai etika dalam struktur sosial. Yang kedua ialah menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Hal ini dikatakan kerana nilai-nilai seperti integriti dan telus dalam menjalankan tugas serta melaksanakan tugas adalah elemen yang sangat penting, terutamanya bagi pihak polis, tentera dan sebagainya untuk melindungi masyarakat dan negara dari sebarang ancaman. Yang ketiga ialah menghindari masyarakat dari masalah-masalah sosial. Kita boleh lihat di mana masalah-masalah sosial ini sering berlaku pada masa kini, seperti pembuangan bayi, perompakan, teroris jenayah, penyeludupan barang haram, dan banyak lagi. Sebenarnya, masalah ini berlaku kerana kurangnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai etika. Oleh itu, nilai etika seperti adab, akhlak, kesopanan inilah yang memainkan peran penting dalam membendung gejala sosial dalam masyarakat ini. Oke, sekarang ini saya masuk ke dalam peranan peradaban struktur sosial. Peranan yang pertama ialah mewujudkan suatu sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Sistem organisasi sosial ini boleh dirujuk sebagai susun lapis masyarakat, dan institusi sosial pula meliputi pelbagai masyarakat dalam bidang pentadbiran, politik, ekonomi, dan pendidikan. Yang kedua ialah mewujudkan satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Dalam konteks acuan di Malaysia, walaupun terdapat beberapa peradaban lain yang datang ke peradaban tanah Melayu seperti Cina, India, Eropah dan Arab, peradaban Melayu masih mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sehinggalah Malaysia merdeka, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dan bahasa kebangsaan. Yang ketiga ialah mewujudkan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. Dalam konteks acuan di Malaysia, kita boleh lihat melalui penciptaan dan pembuatan kereta nasional pertama di Malaysia, iaitu Proton, yang diperkenalkan pada tahun 1985. Penciptaan ini seiring dengan perkembangan peradaban dalam struktur sosial. Oke, sekarang ini saya masuk ke dalam cabaran etika dan peradaban dalam struktur sosial, yaitu pengaruh media massa. Media massa ini merujuk pada alat seperti akhbar, radio, televisyen untuk menyebarkan maklumat atau berita kepada orang ramai. Walau bagaimanapun, media massa ini diguna pakai untuk menyebarkan propaganda atau ideologi sendiri tanpa mengira nilai etika dan peradaban semasa menyebarkan maklumat.
Hal ini menyebabkan nilai etika dan peradaban dalam masyarakat secara tidak langsung menurun. Capaian yang kedua ialah perkembangan teknologi dan digital. Teknologi dan digital atau juga disebut sebagai globalisasi dunia tanpa sempadan. Ini sememangnya sudah menjadi sebahagian kehidupan masyarakat. Walau bagaimanapun, perkembangan ini perlu dititik berat karena boleh menjatuhkan nilai etika dan peradaban dalam masyarakat. Sebagai contoh, penggunaan media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan TikTok. Jika media sosial ini disalahgunakan, akan menyebabkan keruntuhan akhlak dan etika seseorang individu masyarakat. Dengan ini, budaya peradaban akan terkikis disebabkan perkembangan teknologi. Sebagai kesimpulannya, etika dan peradaban ini merupakan satu sifat semula jadi manusia, dan ini dipengaruhi oleh faktor keluarga, rekan sebaya, dan keadaan setempat. Etika dan peradaban ini sangat penting bagi memastikan kesejahteraan bagi individu, keluarga, dan masyarakat setempat. Oleh itu, setiap masyarakat haruslah mengutamakan nilai dan norma dalam etika agar terwujudnya sebuah peradaban yang maju.